Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Nama saya Khairul, moderator anda untuk pagi ini. Waalaikumsalam. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih buat perubatan Fakulti Perubatan Universiti Malaya kerana beri kami ruang untuk mengadakan webinar ini. Dan juga terima kasih kepada penganjur utama Center of Research, Center of Excellence for Research in AIDS atau CERIA, dan juga penganjur bersama Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan atau SPM, dan Malaysian AIDS Council atau MAC. So tajuk webinar kita pada hari ini ialah anak muda dan dadah, apa kata NGO. Webinar ini merupakan siri pertama bagi siri webinar anak muda dadah yang akan dianjurkan di masa akan datang. Jadi kita kena melihat, mula kita akan melihat dulu siapa anak muda yang kita masukkan ni. Anak muda yang kita masukkan ialah mereka yang berumur antara 19 hingga 35 tahun. Mereka ini mungkin sedang belajar di universiti, mungkin juga sedang bekerja, ataupun ada yang sudah mendirikan rumah tangga. Di antara mereka ini ada yang pernah terlibat dengan dadah secara langsung ataupun tidak langsung. Pelibatan mereka ini sudah pasti akan memberikan kesan kepada bukan sahaja kepada diri mereka, tapi juga kepada rakan-rakan mereka, malah terutamanya kepada keluarga mereka sendiri. Di sini saya bawakan beberapa statistik untuk makluman para penonton. Merujuk pada statistik tangkapan pihak Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK dari Januari hingga Jun 2020, terdapat 95,000 orang yang ditangkap menggunakan dadah, dan daripada jumlah ini lebih kurang 65% atau 61,000 merupakan anak muda berusia di antara 19 hingga 39 tahun, dan 1.3% atau 1,251 merupakan remaja antara 13 hingga 18 tahun. Justru itu, dengan statistik ini kami bawa bersama kami dua tetamu undangan, Encik Syahrul dan Encik Muiz. Mereka adalah tulang belakang kepada NGO yang banyak terlibat dengan memberikan servis kepada pengguna dadah. Dan tamu pertama kita, Encik Syahrul Azwar Ahmad, beliau merupakan pengasas dan pengurusi bagi NGO Persatuan Kebajikan Karisma Malaysia atau Karisma di Terengganu sejak tahun 2016. Beliau berpengalaman luas di dalam program intervensi dadah di peringkat negeri dan kebangsaan. Manakala tetamu kedua kita pula ialah Encik Muiz bin Encik Zaini. Beliau merupakan pengurus program bagi Persatuan Insaf Muni Malaysia di Kajang. Pengalaman beliau pula adalah dalam program NSEP sejak tahun 2009 dan juga program terapi metadon pada tahun 2005. Dan selain daripada itu, kita ada juga dua orang pelajar sarjana kesihatan awam dari Universiti Malaya, iaitu saudara Nadir dan saudari Nadira, yang akan bersama dengan tetamu undangan kita Encik Syahrul dan Encik Muiz dalam membincangkan isu-isu berkaitan anak muda dan dadah menerusi sesi webinar ini. Sebelum kita memulakan sesi perbincangan ini, jika anda penonton mempunyai sebarang soalan kepada Encik Syahrul dan Encik Muiz, bolehlah dikemukakan di ruangan komen atau chat box. Kami akan cuba menjawab soalan tersebut di akhir masa jika masa mencukupi. Dan ya, betul. Jadi baiklah, nampaknya saudara Nadira tidak sabar-sabar lagi untuk bertanyakan soalan-soalan yang pastinya menarik dan pastinya panas kepada para panelis kita. Silakan. Right, okay. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terutama kepada Encik Muiz dan Encik Syahrul lah, wakil daripada NGO kita pada hari ini. Dan juga tak dilupakan kepada semua penonton kita yang berada di sesi Zoom pada hari ini. Ya. Alright, so seperti yang telah disebut oleh Encik Khairul sebentar tadi, kita dapati lebih daripada separuh tangkapan daripada golongan young adults. Jadi, actually saya berminat nak tahulah bagaimana pula statistik yang kita ada, statistik pengguna dadah yang berada di bawah kawasan Persatuan Insaf Muni. Jadi adakah lebih kurang sama dengan statistik kebangsaan ataupun macam mana? Boleh tak Encik Muiz terangkan sedikit? Terima kasih Nadir. Sebelum saya mula, saya start dengan persatuan, kenaan dengan Persatuan Insaf Muni sikit. Untuk pengetahuan semua, Persatuan Insaf Muni Malaysia ni ditubuhkan tahun 2006. Fokus dia adalah untuk membantu terutamanya di kawasan Kajang, membantu pengguna dadah yang ada masalah ketagihan dadah, dan dalam masa sama kita buat juga program pencegahan.
Dan dalam masa sama kita buat fokus kita adalah berkaitan dengan program harm reduction. Bila kita bercakap pasal harm reduction yang dijalankan di Malaysia adalah kesan dadah kepada jangkitan HIV itu sendiri. Jadi saya sebagai pengurus kebanyakannya menguruskan kes-kes pengguna dadah yang ketagihan dadah yang melibatkan dadah jenis opiat lah. Okey, jadi berbalik kepada soalan yang Nadir bagi tahu tadi. So statistik yang ada di Insan Murni dia berbeza sikit apa yang EDK dapat lah. Kalau kita tengok 90,000 pengguna, 95,000 pengguna dadah dan 65% di kalangan anak muda. So saya percaya statistik ini menunjukkan semua jenis dadah yang digunakan oleh pengguna dadah, termasuk anak muda sekali, termasuklah jenis opiat, jenis ketamin ataupun dadah jenis sintetik seperti ais, pil pudar apa semualah. Okey. Baik. Jadi kebanyakan yang berdaftar dengan Insaf Murni ini kebanyakannya daripada opiat. Opiat base yang menggunakan dadah heroin. Jadi daripada jumlah yang berdaftar itu 19% daripada mereka adalah anak muda. Jadi kebanyakannya yang berdaftar adalah yang menggunakan heroin. Jadi apa yang saya lihat, pengguna heroin adalah pengguna cara lama dan kebanyakannya digunakan oleh orang-orang yang lama. Tetapi dalam masa sama ada juga anak muda yang menggunakan heroin. Okey. Daripada jumlah itu sebab pengguna heroin ni mudah untuk kita uruskan sebab ada rawatan secara moden iaitu program gantian metadon. Rawatan metadon daripada jumlah tersebut setiap tahun 13% daripada mereka kita dah rujuk ke program metadon di klinik kesihatan dan klinik yang di bawah Persatuan Insaf Murni sendirilah yang diuruskan oleh Presiden Persatuan Insaf Murni iaitu Dr. Muhammad Hafiz di Kajang juga bersebelahan dengan kita punya Ofis Persatuan Insaf Murni Malaysia. Dan daripada mereka yang kita hantar untuk program metadon yang mengikuti program kita, 100% daripada mereka masih kekal lagi dalam rawatan. Maksudnya mereka ni kita mudah diurus sebab dia orang masih lagi barulah. Okay. Dari sudut environment di kawasan kerja Insaf Murni ni dia ada kawasan kampung sebab di Selangor ni ada betul-betul kawasan kampung, ada yang betul-betul kawasan bandar yang mana yang duduk di flat, ada yang duduk di kawasan yang betul-betul kampung yang mana sosioekonominya kebanyakan mereka daripada keluarga B40 dan yang memang miskin lah. Jadi kehidupan mereka adalah ada yang di bandar, ada yang di kampung. Yang muda-muda ni bila kita tanya kebanyakannya mereka menggunakan dadah seawal usia 12 tahun. Ada kes yang saya ingat dalam lebih kurang dalam 10 kes. Ada yang maksudnya ibu, bapa dan anak sekali menggunakan dadah bersama-sama. Maksudnya dadah tu dia belajar daripada dalam rumah dia sendiri. Kalau kita lihat sekarang ni dadah ni sudah dadah ni bukan sahaja di universiti, di bandar, di kampung, tetapi di rumah sendiri pun bukan tempat yang selamat untuk kita cakap duduk dalam rumah. Mungkin kita boleh kita jauh daripada dadah. Sekarang ni apa yang kita lihat duduk dalam rumah sendiri pun berbahaya juga. Okey. Sebab dia kebanyakannya yang apa yang saya lihat orang yang menggunakan dadah bila anak dia kecil dia isap dadah tu dia isap depan anak sebab dia ingat anak dia tu tak faham ataupun tak tahu apa yang dia buat. Bila anak dia besar sikit dah pandai sikit baru dia sorok-sorok sikit, tapi anak ni dia pandai, dia tahu apa yang ayah dia buat. Okay. Ada kes yang anak yang boleh lagi? Ada kes yang anak yang kita bawa ke program bukan Cik Wei. Jadi betul. Ya. Bukan. Betul tadi. Jadi kiranya saya nak tanya satu soalan. Sorry mencelah tadi. Jadi
anak muda rupanya sekarang ni bukan setakat pengaruh rakan sebaya, tapi actually yang kita dapati daripada statistik bahagian Persatuan Encik, memang ada pengaruh daripada family juga ya. Ya. Jadi saya nak tanya, ada tak kiranya mereka ni yang sebenarnya kiranya mereka ni kebanyakannya adakah masih belajar ataupun memang dah kiranya sudah berhenti belajar dan sedang bekerja dah? Kiranya memang pengaruh mereka tu memang daripada family sahajalah ataupun memang daripada persekitaran lain juga, daripada sekolah ataupun rakan sekerja contohnya? Bagi saya dia adalah pengaruh kalau ayah menggunakan dadah, mungkin pengaruh tu daripada rumah. So daripada kawasan setempat, environment dia. Contoh saya bagi contoh kawasan flat. Kawasan flat ni dia rumah kan dia tak besar. Ada keluarga yang ramai. Bila dia orang duduk dalam rumah, rasa tak selesa nak semasa PKP hari tu ataupun di kuarantin apa semua, bila ada rasa tak selesa, dia orang keluar daripada rumah. Apa yang diorang buat keluar daripada rumah adalah bertemu rakan-rakan yang sama-sama mencari hiburan daripada kebosanan itu. Jadi benda-benda gini yang boleh menyebabkan ada yang dah terjebak, ada yang tak terjebak bila duduk bersama-sama. So banyak plan yang boleh diorang buat. Ada juga yang environment, dia orang yang gunakan dadah ni kadang-kadang dia guna sebab dia kerja. Situasi tempat kerja tu menyebabkan dia menggunakan dadah. Sama macam kita lah, kalau kita kerja tempat panas, tak nak bagi kulit kita gelap, kita letak lotion. Sama juga macam dia orang kerja sebagai guard ke driver lori ke, tak nak bagi mengantuk, dia orang menggunakan alternatif yang salah untuk bekerja lah. Itu saja dari saya. Alright. Terima kasih Encik Muiz. So saya nak tanya kepada Encik Syarul lah. Tadi kita dah dengar tentang statistik dekat Insaf Muni in terms of berapa ramai anak muda and apa sosioekonomi mereka dekat yang ada dekat Insaf Muni ni. Untuk dekat di NGO Karisma pula, macam apa services yang ada di NGO Karisma yang untuk memenuhi keperluan dan kehendak anak muda yang menggunakan dadah ni, macam mana dia nak akses servis dekat Karisma contohnya, sebab kadang-kadang iyalah kita tahu anak muda ni banyaknya bawah umur kan, adakah diorang boleh datang sendiri je ke, diorang perlukan surat rujukan ke daripada hospital untuk akses servis kepada NGO Karisma ni? Boleh Encik Syarul ceritalah sikit tentang servis ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali, thank you for having me. Sebenarnya kalau nak ceritakan tentang tadi tentang anak muda lah, tentang statistik yang Nadir tanya tadi pun, trend zaman sekarang ni, trend dadah pun dah berubah sebenarnya. Trend dadah dia berubah daripada zaman 80-an dulu. Kita jangan ceritalah yang zaman-zaman candu dulu semua tu, tak. Kita start daripada tahun 80-an di mana ramai orang terlibat dengan opiat. Opiat base ni biasanya morfin, heroin kan. Tapi uniknya tentang dadah ni, dia ada satu evolusi tau. Dia evolve baik dari segi jenis dadah tu sendiri ataupun jenis cara pengambilan dadah tu. Jadi daripada tahun 80-an dulu meningkat ke tahun 90-an, di akhir-akhir tahun 90-an tu sebenarnya baru timbul amphetamine type stimulant yang Cik Muiz cakapkan tadi tu lah, yang bukan prescription drugs, drugs yang kimia ni. ATS ni maksudnya ais, syabu, pil kuda yang daripada bahan-bahan kimia. Dan dadah jenis baru ni sebenarnya dia cara pengambilan dia lagi simple. Dia tak memerlukan cara suntikan, dia orang cuma boleh hisap macam tu je. Jadi lebih menggalakkan kepada anak-anak muda ni untuk mengambil dadah tersebut. Jadi kalau kita ikutkan
bila kita dah masuk tahun 2000 ni, 2000 lebih ni, dadah-dadah yang zaman dulu tu semua orang dah tak pandang. Ada satu sebab lagi, mindset sebab Malaysia ni bila dulu media massa selalu menggembar-gemburkan tentang kalau orang hisap dadah ni tidur tepi jalan, pakaian koyak, bau busuk, kurus, kering, berserabai. Jadi anak muda zaman sekarang ni dia fikir, oh aku tak nak ambil dadah tu. Tak nak ambil dadah yang jenis lama ni. Sebab bagi dia orang, yang tu ialah penagih dadah. Jadi dadah yang zaman sekarang ni yang dia orang ambil, yang Ais, Shabu, Aramin 5 semua ni, dia rasa macam dia bukan penagih dadah. Itulah antara satu sebab kenapa trend zaman sekarang ni dadah telah beralih kepada jenis baru dan cara pengambilan pun baru. Dan anak muda memang suka benda ni. Dan so kalau diorang nak stop ambil and diorang nak contohlah diorang rasa macam diorang nak berhenti, macam mana, apa yang Karisma boleh tolong, boleh bantu, servis apa yang ada dekat Karisma berkenaan servis pula. Okey, kita pun sama je sebenarnya, NGO sama juga macam Insan Murni. Kita ada menjalankan kerja-kerja harm reduction, needle sharing exchange, MMT, methadone, semua itulah. Tetapi kita ada satu rumah rawatan dan pemulihan dekat Pekan, Pahang. Sebenarnya Karisma ni Pahang dengan Terengganu, kita ada satu rumah rawatan dekat Pekan Pahang, dan yang projek-projek di bawah harm reduction, di bawah Kementerian Kesihatan ni semua di negeri Terengganu. Jadi akhir-akhir ni yang kita dapati, sebenarnya semua boleh kata semua anak muda lah yang datang mendapatkan rawatan. Dan kebanyakan mereka ni dibawa oleh ibu bapa. Ibu bapa ni mengharapkan sangat anak mereka ni berubah dan bawa anak untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan. Even statistik ADK sekarang pun, saya ambil contoh area Pekan lah, daerah Pekan. Dalam 600 orang yang aktif tanda tangan untuk pengawasan, boleh dikatakan hampir 3 suku, 450 tu semua anak muda dan terlibat dengan Ais, Shabu dan Pikuda. Benarnya. Sungguh menyedihkan lah kalau kita tengok pada statistik tu. Okay. Alright, tadi memang ada sebutkanlah ada pusat pemulihan semua tu kan. Tapi even kita provide servis-servis ni semua, saya sebenarnya agak risaulah sebab seperti yang kita semua tahu, anak-anak muda ni dia tak berapa berani nak bagi tahu yang diorang gunakan dadah. Satunya sebab takut dikecam masyarakat. So isu-isu seperti yang begitu tabu seperti isu dadah ni, kita jarang kali lah sebenarnya dalam masyarakat kita nak cuba ketengahkan. And then dalam satu komuniti tu pun kiranya ada banyak stigma dan tabu yang memang mengelilingi pengguna-pengguna dadah ni lah. Jadi macam mana NGO nak buat sebenarnya untuk kita approach anak-anak muda ni yang memang basically tak akan mengaku, dan yang keduanya mereka pun malu untuk mendapatkan rawatan. Jadi mungkin Encik Muiz boleh jawab soalan ni? Encik Muiz, Encik Muiz. Okay. Bagi saya yang paling utama sekali adalah, yang paling asas sekali adalah ubah cara masyarakat ataupun anak muda kita berfikir berkaitan dengan ketagihan dadah. Kalau sebelum ni mungkin kita tersalah approach, tersalah polisi ke apa semua. Untuk masa sekarang seperti yang macam di crime apa semua, kita fikir diorang adalah jenayah. Kalau ayah diorang keluar daripada penjara, ni anak banduan. Okay. Yang pertama sekali adalah ubah cara berfikir, di mana kita tidak menghukum diorang sendirilah. Itu cara yang paling berkesan bagi saya untuk mendekatkan diri kepada anak muda. So masyarakat ataupun ibu bapa ataupun pelajar-pelajar sendiri harus tahu macam mana untuk
berurusan ataupun menangani kawan-kawan, anak-anak atau jiran-jiran yang mengalami masalah ketagihan dadah. Yang paling penting tidak menghukum. Nombor dua, kita kalau boleh jangan konfront dengan dia orang. Dia orang ada isu dadah. So kalau kita lagi konfront, nombor satu dia akan menjauhi. Nombor dua, dia akan selalu denial berkaitan dengan masalah ketagihan dia. Saya selalu dengar, saya isap dadah sikit je, saya boleh berhenti sendiri, saya boleh ni, tapi makin lama makin teruk, di mana disebabkan masyarakat ini menyebabkan mereka makin jauh. Bila makin jauh akan jadi makin hanyut. Jadi bila dia dekat, yang paling penting, baiklah kita tengok dari sudut anak muda ni, dia punya kehidupan dia bagi saya sangat kompleks. So kita kena tengok dari sudut naratif anak muda tu sendiri. Jadi yang paling penting kita kena work with their stories. Kita kena selalu mendengar apa cerita dia, apa cerita anak muda. Kalau dia boleh bercerita bukan hal dadah saja untuk kita mendekati dia orang, kita boleh mendengar. Skill mendengar pun sangat penting lah. Selepas kita boleh mendekati, barulah kita fikir kepada solution yang macam mana untuk kita fokus untuk kita bantu dia. Itu yang paling penting lah, sebab yang paling penting apa-apa pun adalah support. Bagi saya adalah support, terutamanya daripada family itu sendirilah. Okay. Okay, Encik Muiz, macam tadi Encik Muiz banyak tekankan kepada family support, tapi kita tahu anak muda zaman sekarang ni diorang lebih kepada social media contohnya. Sekarang semua dekat TikTok lah, Instagram lah, Twitter kan contohnya. Jadi ada tak macam NGO kita cuba approach anak muda daripada laman-laman seperti TikTok ke, Twitter ke, Instagram ke contohnya? Okay. Yang tu pun antara kekangan kepada orang yang beri servis lah. Dia bila kita bercakap kepada teknologi, kadang-kadang orang yang berumur macam saya ni, kalau teknologi ni slow sikit. Saya punya staff pun saya punya staff pun kebanyakan daripada komuniti itu sendiri yang dalam pemulihan. So satu training yang perlu dibagi tahu macam mana kita nak approach secara dekat. Untuk buat masa sekarang ni kita ada buat untuk online, kita ada buat sokong bantu dalam secara online lah ataupun promote secara online, tetapi lebih kepada untuk program pencegahan HIV di kalangan sexual transmission. Bila kita dapati ada juga di kalangan anak muda, di kalangan dia orang yang anak muda, terutamanya pelajar yang menggunakan AIS lah. Jadi bagi saya banyak soalan yang anak muda perlu kongsikan berkaitan dengan masalah ketagihan. Mungkin dia lebih selesa kongsi dengan orang luar daripada orang yang dia kenal. Sebab masalah cara kita berfikir tadilah. Okay. Sebab susah untuk seseorang ni mengaku yang dia ni buat salah. Mungkin dengan orang luar dia boleh, tapi bagi saya secara online macam ni pun bagus untuk dia orang bertanya dengan NGO. Mungkin UN boleh. Betul. Betul. Mungkin lebih banyak anak muda kena kerja dengan NGO lah. Ya. Saya tambah sikit tentang online. Okey, sebenarnya approach ni kita dah initiate approach online ni. In fact sebenarnya dalam FB untuk pengetahuan semualah. Ada satu grup nama dia Diary Survivor Kepulihan. Partisipan dalam tu pun dah berapa ribu dah sebenarnya, dan kebanyakan mereka tu anak muda dan juga bekas-bekas penagih dadah lah, dan ada juga yang masih aktif lagi. Sebab kita perlu ingat yang zaman sekarang memang semua pakai handphone, dan memang semua dia orang terlibat dalam Facebook, WhatsApp group. Dan bila saya tengok inisiatif yang dilakukan oleh salah seorang rakan saya ni lah yang tubuhkan Diary Survivor Kepulihan ni, sambutan dia lebih menggalakkan lah, terutama daripada pengguna dadah wanita.
Jadi So bolehlah. macam Encik Syarul cakap lah kan, bila kita cakap tentang gap of teknologi ni lah, kita ada, bila kita ada NGO kebanyakannya lebih berpengalaman, lebih usia lebih tua lah kita boleh katakan. Yeah. Lepas tu kita ada pengguna yang lebih banyak kepada anak muda kan. So contohnya macam contohlah, apa saran Encik Syarul lah, contoh saya kan anak muda, and apa yang saya boleh buat, macam mana saya boleh posisikan diri saya untuk membantu contohnya Karisma dan Eva Insaf ni sendiri. Macam mana saya boleh posisikan diri saya untuk membantu rakan sebaya saya ataupun bekerjasama dengan Karisma contohnya untuk menangani masalah dadah ni. Okey Nadira. Bagi saya membantu tu memang wajib lah, memang bantu tu memang wajib, memang perlu. Tapi yang utama sekali, orang yang hendak bantu tu sendiri sebenarnya perlu ada knowledge. Banyak sudut sebenarnya. Kena ada adequate knowledge, taklah kata 100%, tapi at least tahu tentang behavior pengguna dadah, behavior penagih dadah. Sebab kita ambil contoh macam ni lah, semua orang nak tolong. Mak, seorang ibu kalau anak dia tengah gian dadah datang minta duit, mak dia akan bagi. Sebab apa? Sebab dia kesian, dia tolong. Dia tolong anak dia isak dadah. Kan, dia tolong bagi duit tu untuk melegakan kesakitan. Tu pun tolong. Tapi tolong dalam cara tu tak kenalah sebenarnya. Sama juga dengan kita, rakan-rakan sebaya ni yang bersemangat untuk menolong rakan-rakan yang terlibat dengan penagihan dadah ni, terutama anak muda. At least dia kena ada sedikit ilmu. Maknanya supaya dia tak kena tipu. Tahulah, pengguna dadah ni, kalau orang cakap, kalau dia pergi jual peti sejuk dekat Eskimo pun, kan, dekat Kutub Utara pun, orang Eskimo akan beli walaupun tak perlu peti sejuk. Ya. Dan dia boleh jual macam tu je, macam pasar malam, jual buah RM3-10, macam tu je. Jadi saya pun bekas pengguna dadah. Saya lalui apa yang dia orang lalui. Jadi saya faham kalau orang cakap gian tu macam mana, steam tu macam mana, dapat wahyu tu macam mana, saya tahu benda tu. Jadi sedikit ilmu untuk membantu dia orang ni adalah perlu. Tu asas dia. Lepas tu lah baru the next stage untuk kita approach, untuk kita fahami dia. Kalau kita pergi tolong dia, boleh bagilah, tak makan 3 hari kita pun kesian, ambil lah 3 hari, habis memang. Kita tolonglah tu. Kadang-kadang pertolongan tu sendiri terpaksa kita bawa ke satu limit yang kita panggil unconditional love. Maknanya kita terpaksa ambil tindakan yang tegas semata-mata untuk tolong dia. Kalau NGO Karisma ni ada provide provide macam training ke untuk anak muda yang berminat nak belajar tentang macam mana nak approach atau belajar tentang dadah, macam terapi yang berkenaan dadah ke apa, ada provide training ke apa yang kita boleh attend ke untuk masyarakat awam lah basically. Buat masa ni NGO Karisma ni taklah capai tahap besar sampai macam tu, tak mampu lagi. Tapi kami alu-alukan lah, ramai sebenarnya student macam daripada UMP, Pahang datang buat program. At least dia dapat mengenal, dapat merasai suasana tu dan duduk dalam environment tu. Dan dia orang boleh belajar lah sedikit tentang masalah penagihan ni. Behavior lah sebenarnya. Orang cakap behavior never lies. Walaupun zaman sekarang ni penagih dadah memang smartnya, kan? Memang dengan smartnya, tak nampak penagih langsung, kan? Yelah tu. Tapi behavior never lies. Nadira, saya rasa pihak Nadira ataupun Universiti Melaya sendiri boleh memainkan peranan mendekatkan NGO Insaf Muni dengan Karisma kepada pelajar-pelajar di universiti lah. Bagi saya mendekatkan tu dari sudut kita buat santai-santai, program yang santai-santai, atau bagi saya program yang ataupun program yang tak ada perkataan dadah pun tak apa. Kadang-kadang dia orang yang ada masalah ketagihan dadah ni dia takut untuk pergi ke program berkaitan dengan dadah. Dia ada satu perasaan takut, bila aku pergi adakah orang akan cakap aku ni ada masalah ke tagihan dadah. So tapi inilah mendekatkan kita NGO pelajar tu sendiri. Betul. Itu tak ada masalah. Rasanya memang kita akan cuba usahakanlah untuk
dapatkan NGO kita berjaya aktif dekat dalam kawasan universiti. Soalan saya yang seterusnya, sekarang ni kita tahu trend penggunaan dadah seperti Encik Syarul dia cakap awal tadi tu dah banyak berubah. Kiranya orang sekarang ni dia jarang pakai syringe dengan needle untuk cucuk contohnya kan. Jadi kalau macam kita tengok trend anak muda lebih kepada hiburan dan rekreasi seperti ganja ataupun ekstasi ataupun five lah tadi seperti yang dikatakan oleh Encik Syarul. Kita tahu heroin boleh diganti dengan methadone, betul. Tapi dadah-dadah lain ni, bahan-bahan yang lain ni, apa cara NGO actually boleh ataupun yang sedang digunakan lah untuk tackle dadah-dadah yang lain seperti ganja ataupun ekstasi ni. Walaupun memang kita tahu addiction dia tak berapa tinggi, tapi kita so far tak ada lagi benda yang memang boleh substitute bahan itu. Jadi apa cara yang NGO sekarang ni tengah buat sebenarnya? Okey, saya jawablah yang ni. Ataupun Encik Syarul, boleh. Sebenarnya tak ada satu modul pun lagi untuk menangani penagihan AIS ni, AIS ataupun amphetamine type stimulant, ekstasi semua itulah. Ganja tak masuk dalam kategori sangatlah sebenarnya. Ganja ni dah lama. Jadi NGO pun buat masa sekarang ni masih lagi menggunakan cara yang lama je lah. Cara yang biasa, maknanya kita separate. Mungkin dia dua diagnosis kan, dia ada masalah ketagihan dadah, dia ada masalah daripada segi efek pada mental dia. Jadi kita kena rawat dua-dua tu serentak. Kita buangkan dulu rawat, bagi rawatan tentang dadah dia, bagi dia pulih, hilangkan dulu kesan-kesan withdrawal semua. Walaupun kata ekstasi tak ada withdrawal ke AIS tak ada sebenarnya ada. Dan lepas pada tu dalam masa yang sama kita bawa jugalah rawatan jika ada efek pada mental macam sekarang ni ramai yang orang kena skizofrenia ke apa. Sebenarnya tu kesan dia mengambil masa yang lama untuk hilang daripada kesan yang akibat kita ambil bahan kimia tersebut. Itu je sebenarnya. Dari segi kaedah, tak ada kaedah yang betul-betul lagi. Bukan kata Malaysia je lah. In fact, satu dunia pun tak jumpa lagi. Yang diorang cuma tahu sekarang ni kalau ada masalah AIS, diorang tak tidur 3-4 malam, dapat wayu mengamuk dalam rumah, nak bakar orang ke apa. Diorang tangkap, masuk dalam psychiatric ward, bagi ubat penenang semua tu je kan. Tapi macam Encik Syarul cakap lah, yang ni soalan ni ada juga dalam Q&A kita, tapi sebab Encik Syarul pun dah cakap pasal psychological and mental health kan. So apa sokongan mental yang ada di Karisma ataupun yang kita boleh bagi ataupun macam mana untuk diorang mengawal emosi supaya diorang tak lebih lagi terjebak lagi lebih dalam dadah ni. Boleh Encik Syarul ceritalah sikit. Yang inilah yang kita banyakkan support session ya. Support session baik daripada segi sokongan emosi, sokongan spiritual. Dia sebenarnya treatment ni sendiri meliputi banyak komponen. Kadang-kadang orang salah faham, orang ingat, okey anak saya isap dadah, saya hantar pondok, nanti dia pakai serban 40 hasta, okey sembuh baik semua. Bukan tu cara dia. Dia sebenarnya definisi pulih, recovery tu sendiri. Definisi recovery tu adalah hidup normal. Bila seorang tu hidup normal, dia komponen dia balance. Semua ada. Baik dari segi spiritual, segi socio-ekonomi, semua sekali. Dan bila kehidupan dia balance, mesti ada masalah. Macam mana nak run masalah, nak hadapi masalah, self-management, money management, semua tu. Yang kita mampu bagi pada peringkat permulaan adalah sedikit ilmu tentang kepulihan lah. Sedikit ilmu tentang kepulihan ni yang tadilah yang asas. Spiritual, secara emosi, buat support group selalu. Kita ajar dia apa step, langkah seterusnya. Sebenarnya dalam recovery proses pun ada modul. Saya sendiri, masa saya jalani recovery, saya masuk therapeutic community. Therapeutic community yang modul dia daripada Staten Island tu lah, New York Detox. Dan
cara tu sebenarnya keras. Ada sedikit keras, tapi benda tu dia menjadi satu asas tau untuk membentuk pada karakter, dan kita dah ada orang kata guideline. Walau apa berlaku pun kita ada asas tu. Jadi benda yang sama juga kami cuba terapkan kepada mana-mana yang dapatkan rawatan daripada kami lah. Dekat Karisma. I see. Okay, daripada Staten Island tu agak menarik lah sebenarnya. Saya nak tanya, so far sekarang ni lah kan, daripada selama NGO ni telah ditubuhkan, pendekatan-pendekatan yang telah digunakan Tak dengar, putus. Line tak ni. Line tak clear. Line dia tak clear tu kot. So saya rasa Nadir punya soalan dia lebih kepada nak tanya tentang pendekatan yang sedia ada sekarang dekat Malaysia ni secara general lah. Adakah Encik Muiz lah, saya tujukan dekat Encik Muiz dulu. Encik Muiz rasa pendekatan kita ada sekarang ni adakah memadai? And adakah ada apa yang kita boleh buat lagi untuk mendekati isu dadah ni sebenarnya? Apa lagi yang adakah dah cukup ataupun kita boleh buat lebih baik lagi untuk menangani masalah dadah ni sebenarnya? Rawatan yang ada di dalam Malaysia ni bagi dia datang dengan polisi daripada kerajaan tu sendirilah kan. Jadi apa yang ada saya tak cakap di Malaysia ni saya tak cakap apa yang ada adalah tak cukup, tapi kita setakat mana masa sekarang bagi saya apa yang ada kita perlu melaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Mungkin dari sudut polisi, dari sudut apa yang kita ada, dari sudut pusat pemulihan ke NGO ke, apa yang ada adalah pelaksanaan itu sendiri ke arah yang apa cakap menemui sasaran, apa yang maksudnya bekerja di jalan dengan cara yang betul bagi saya. Masalah yang utama adalah untuk masyarakat kita ni, bagi saya adalah ibu bapa dia memainkan peranan penting. Apa yang menjadi masalah adalah ibu bapa seringkali lambat untuk mengetahui anak mereka ada masalah ketagihan dadah. Saya melihat satu data yang menunjukkan 60% ibu bapa ni tak tahu anak dia menggunakan dadah, tahu-tahu bila polis bagi tahu. Mungkin dah lama anak dia menggunakan dadah. Jadi yang first kali bagi saya pendekatan yang paling baik adalah mengetahui masalah tu sendiri, isu tu sendiri, mengetahui masalah. Bila kita tahu something, ada sakit ketagihan, perlu ada ubat dia walaupun yang macam Cik Syarul bagi tahu tadi, memang saya setuju tak ada kaedah yang paling sesuai untuk masa sekarang, tetapi banyak yang boleh bantu. Seperti sekarang ni yang ada macam pemulihan di dalam komuniti, di mana pihak AADK buat, yang mana pengawasan kena sign. Tapi bagi saya kalau pendekatan yang lain, kalau sebenarnya susah untuk kita bawa anak kita, kawan kita, okey, bawa nak pergi ke Karisma untuk pemulihan. Satu takut, satu tengah sedap nak bawa pergi dekat rumah Karisma ni susah daripada Kuala Lumpur nak drive bawa dia orang pergi kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah macam saya cakap tadi, pendidikan kepada ibu bapa juga penting. Dia nombor satu, kalau dalam rawatan ni dia nak buang ketagihan tu sendiri dia dengan detox. Kalau kata anak tu bersedia untuk berubah, bagi saya dia boleh berubah daripada rumah pun boleh. Sekarang ni musim-musim PKP, kita cakap pasal kuarantin. Kalau dia bersedia, dia boleh berbincang dengan ibu bapa dia. Ibu bapa dia boleh kuarantin selama 14 hari. Contohlah ni saya terfikir juga.
kuarantin dalam rumah 14 hari, tapi secara volunteer anak tu mengakui dia ada masalah sakit. Kalau kita paksa, susah. Okay. Kuarantin 14 hari daripada rumah, buang Dian dulu. Yang tapi kena ada guide. Ibu bapa tu perlu ada pendidikan, maksudnya pendidikan tentang kepulihan, isu-isu ketagihan dadah. Karisma boleh bantu, Inshamuni boleh bantu. Jadi yang benda-benda gitu macam mana nak bercakap dengan anak supaya dia mengakui kesalahan dia. Kalau di Inshamuni ni macam kita guna case management module untuk HIV AIDS, tapi dalam masa sama kita guna juga untuk masalah ketagihan. Social work dalam bentuk memfokuskan kepada klien itu sendiri, kita tengok apa yang dia perlukan dan kita channelkan mana yang sesuai, yang dia rasa sesuai untuk diri dia sendiri. Mungkin kita bagi cadangan pergi ke rumah Karisma. Di Inshamuni sendiri pun di Poliklinik Dr. Kafiz pun ada rawatan untuk ketagihan AIDS. Sekarang ada dalam 30 hingga 50 orang. Kebanyakannya yang datang ibu bapa yang bawa. Tak ada lagi yang saya tengok dia anak muda ni dia menyerah diri dengan sendirinya. Jadi saya rasa masyarakat, pelajar ataupun ibu bapa mainkan peranan untuk akses, untuk tengok apa masalah anak-anak dia orang. Sebenarnya ada masalah ketagihan, boleh hubungi agensi-agensi ataupun NGO yang berpengalaman dalam bidang ketagihan. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Miss. So, saya rasa benda tu sangat menarik. Macam contohlah Encik Syarul kan, kita dah cakap pasal semua pendekatan-pendekatan yang kita ada so far yang dekat Malaysia ni. So, Encik Syarul, apa Encik Syarul rasa yang macam pendekatan dekat luar negara yang kita belum pakai lagi, pendekatan yang lebih inovatif yang Encik Syarul rasa macam kita mungkin boleh cuba bawa ke Malaysia dan untuk apa orang kata untuk memantapkan pendekatan yang sedia ada sekarang ni. Adakah Encik Syarul pernah dengar apa pendekatan yang terbaru ke kat mana kan? Okey. Kalau kita bercakap tentang pendekatan ni, saya ambil daripada dua sudut je lah ya. Satu adalah rawatan dan pemulihan dan satu lagi adalah pendekatan pencegahan. Rawatan pemulihan ni untuk orang yang dah terlibat lah. Sebenarnya dekat Malaysia ni, kita up to date. Kita memang up to date. Semua bentuk rawatan, substitution terapi, apa yang dipraktikkan di negara luar, semua ada dekat negara Malaysia. In fact, kita lagi bernasib baik sebab kerajaan kita memang support dan bagi dana yang mencukupi. Dan even MNT pun boleh akses secara percuma dekat KK. Maknanya memang semua services ataupun approach yang dilakukan oleh negara-negara luar tu kita lakukan. Tu daripada sudut daripada sudut rawatan dan pemulihan. Cuma yang mana yang tak ada lagi macam katalah guidelines ataupun modul recovery yang khas khusus untuk ATS, orang yang ambil ATS tadi tu belum ada lah. Tapi benda tu trial and error. Okey, daripada sudut pencegahan pula, sebenarnya Malaysia pun dahsyat. Banyak program awareness, program kesedaran, iklan. Kita tengok kan dekat TV mana NGO mengadakan program. Kadang-kadang orang yang biasa pun ada KRT lah buat program anti dadah. Sebenarnya berlambat-lambat cara advocacy ataupun awareness yang dilakukan di Malaysia ni sebenarnya mencukupi. Jadi kalau program tu semua mencukupi, apa masalah dia? Apa yang menyebabkan masih ramai orang mengisap dadah? Kenapa anak-anak muda terlibat dengan dadah? Ada satu benda pada pendapat peribadi saya yang kita kena ubah mindset rakyat Malaysia ni. Mindset orang Malaysia, dia masih lagi terbawa-bawa dengan yang zaman dulu tu. Bagi pandangan dia, penagih dadah ni dia mesti nampak macam ni, certain penampilan, gaya dia, pencuri, ragut beg duit, pakai yang koyak-koyak. Saya still ingat macam tu lagi. Jadi bila generasi baru, dia dah membesar dalam suasana ni, bila dia tengok party drugs,
I syabut, oh tak ada apa, kita try sekali, tak ada apalah, kita boleh kontrol. Dia rasa dia boleh kontrol. Dan kalau kita tanya dia, awak ni penagih ke? Bukan, saya bukan penagih dadah. Kata, saya user je, saya ambil je jarang-jarang. Tapi ada satu benda yang dia lupa. Orang Siam cakap, saya ni orang Kota Baru, orang Kelantan. Cik Muiz pun orang Kelantan juga. Kalau zaman dulu, Cik Muiz ni dia muda sikit pada saya. Kita orang ni dekat Kampung Berek 12. Kampung Berek 12 ni kalau KL macam samping flat lah. Macam cokit lah. Tempat tu memang penuh dengan dadah. Minta je apa, tolak mak dengan ayah je tak ada. Semua ada. Jadi kalau dia Cik Muiz ni dia peringkat muda, dia tak terlibat lah. Dia memang belia yang baik lah. Tapi peringkat-peringkat pakcik dia semua tu memang saya kenal lah. Satu geng lah semua tu. Jadi berbalik kepada mindset tadi. Mindset dia, orang Siam cakap, kan, dah dia rasa dia tak ada apa. Hisap pun tak ada apa, aku boleh kontrol. Ambil cakora, kata cik, kemang inovatif lagi kan, daripada daun ketun zaman dulu orang minum pahit-pahit tu dia boleh ubah kreatifnya. Tapi bila dia cuba, pernah tengok cerita Maleficent tak? Maleficent. Pernah? Angelina Jolie. Kan? Angelina Jolie kan, yang dia cabut sayap tu kan, sayap dia kena curi kan. Orang Siam cakap, kalau dewa daripada kayangan turun ke bumi, kena dadah sekali je try, dia akan cabut sayap tu. Tak nak naik balik ke langit. Dahsyat lah. Maknanya Asyik sangat tu penangan dadah. Poin dia, jangan cuba. Jangan cuba. Tapi yang menyebabkan anak muda berani cuba, kerana tadi mindset dia tu. Dia rasa, oh tak apa. Jadi kita kena terapkan benda baru. Even sekali pun tak boleh cuba. Menarik poin Cik Syarul ni. Itulah, saya rasa ada satu soalan yang lagi menarik yang tengah bermain di minda penonton kita dan kebanyakan rakyat kita lah. Mengenai kita maklum dah seperti yang Cik Muiz dengan Cik Syahrul cakap berkenaan polisi dadah kat negara kita. Namun begitu, kita perasan ada satu dekad terakhir ni memperlihatkan ada beberapa negara ambil jalan berbeza. Contoh macam kat Portugal, dengan pendekatan yang lebih menekan kaedah rawatan kepada pengguna berbanding kaedah memberikan hukuman. Jadi perubahan itu didapati telah terbukti mengurangkan penggunaan dadah berbahaya dan juga kadar jangkitan HIV. Apa pendapat Encik Muiz dan Encik Syarul tentang pendekatan ini? Adakah boleh diterapkan di Malaysia? Saya jawab dululah. Okey. Mana-mana Encik Syarul boleh ke Encik Muiz boleh? Okey, tentang policy reform lah sebenarnya kan. Bila kita nak mengklasifikasikan pengguna dadah ataupun saya panggil penagih je lah, senang. Sama je sebenarnya penagih pengguna. Kita cuma melembutkan ayat je panggil pengguna tu, sebenarnya sama je. Once addicted, dia addiction is love. Love is addiction. Itulah penagihan, payahnya dia macam cinta. Jadi sama je lah. Drug policy reform dekat Malaysia, kalau kita nak ambil contoh tempat-tempat lain, negara-negara luar, benda tu dia acuan dia lah, acuan negara barat. Pada pendapat peribadi saya, kita perlu buat drug policy reform tetapi mengikut acuan negara kita, negara Malaysia. Okey, kita tak payah cakap tentang jenayah, tentang memiliki dadah. Kita cerita bab urine je. Maknanya bab urine ni, kalau kes urine, kes ketagih ya, kes penagihan dadah je. Kes urine yang ada dekat Malaysia ni, dia ada kes 3-1 bawah ADK dan kes 15A dia panggil 15-1A. Yang ni kes polis. Yang ni kalau kita kena, dia akan masuk penjara. Biasanya 15-1A ni dia akan charge kepada orang yang ambil ATS. Maknanya AIS ataupun Pikuda, Eramin semua tu lah. Untuk yang orang ambil opiat, heroin, morfin, dia akan charge bawah bracket 3-1 ADK. Yang ni akan masuk pusat serenti. Okey. Apa yang saya lalui daripada pengalaman, orang yang kena kes yang macam ni, bila dia kena kes urine yang ni, kecil botol ya, bukannya ada dadah sekilo ke 2 kilo ke, tak kisahlah kan. Kes urine je. Nak tunggu keputusan tu satu hal. Sementara menunggu keputusan tu, dia orang ni yang mana keluarga tak ada
tak mampu untuk nak jamin semua kena masuk rimba penjara. Masuk rimba penjara 2-3 bulan nak boleh ke jatuh hukum. Tak ke rugi? Saya rasa yang perlu sekali kita reform di Malaysia ni, kita kena klasifikasikan penagih ni sebagai pesakit, dan mana-mana orang yang kena yurin ni, yang kes dua kes yang atas 2 tadi tu, mungkin kita boleh bagi mereka pilihan. Mungkin di mahkamah boleh jatuhkan hukum, okey, untuk keluarga yang mampu tadi macam yang boleh jamin, okey, saya jatuhkan hukuman masuk ke mana-mana pusat rawatan pemulihan yang anak dia pilih. Yang ditanggung oleh kedua orang tua dia. Kalau tak orang tua dia tetap juga bayar denda, kan, bayar jamin. Daripada dia masuk dalam penjara, terutama pada first case, orang yang kes pertama, orang yang asalnya baik, budak tu tak tahu apa-apa, masuk penjara, dah jadi MacGyver, kan. Dalam penjara semua dia kenal. Daripada mula-mula dia tu orang baik, tak kenal apa, dah semua pandai. Jadi drug policy reform dekat Malaysia, ni pendapat peribadi ya, pendapat peribadi saya sendiri daripada pengalaman dah. Seharusnya mengikuti acuan negara kita. Bukan kata kita menyah jenayah, tak. Ni khas spesifik untuk mereka yang terlibat dalam ketagihan dadah je. Maknanya pengguna dadah je. Bukan kes dia jual dadah ke, kes dia buat jenayah ke, tak. Kalau Malaysia boleh buat drug reform ni, bayangkan berapa ramai pengguna dadah di Malaysia ni yang akan selamat. Betul tak? Tak masuk penjara, tak kena pusat serenti, kan? Masuk penjara silap-silap kena pula kes liwat lah apa, na'udzubillah, kan? Benda tu memang akan berlaku, kan? Tertambahan pula budak-budak muda masuk penjara. Ni cerita benar ni, kisah benar ni. The other side of the wall, kan? Orang cerita. Okey. Ada Encik Muiz tak tambah apa-apa? Bagi saya berpegang pada satu je sebenarnya pasal ketagihan dadah. Bagi saya ketagihan dadah boleh diubati. Bila dia boleh diubati, maksudnya kita boleh dirawat. Ketagihan dadah boleh dirawat. Kenapa bagi nak memenjarakan seseorang disebabkan masalah ketagihan dadah? Kesan dia bukan kepada orang yang menggunakan dadah saja, tapi kesannya kepada keluarga mangsa. Apa yang saya lihat di Persatuan Islam Murni Malaysia, ramai yang klien-klien kami yang ditangkap dan dipenjarakan, kesan dia kepada anak-anak, kesan dia kepada isteri. Sama juga kesannya kalau kita tengok sekarang ni semasa COVID, orang tak boleh berniaga apa semua, kesan dari sudut ekonomi, anak terkesan semua. Semua dia dari sudut ekonomi yang sangat besar. Tetapi bila seseorang, ketua keluarga dipenjarakan dan tidak dirawat seperti yang sepatutnya, masalah kepada isteri itu sendiri, anak-anak sendiri. Ada yang anak berhenti sekolah disebabkan ayah dia ditangkap. Ada satu kes dia dah berhenti menggunakan dadah, dia metadon, urin pun tak sanggup. Tapi masalahnya dia ada hutang, kita panggil hutang dengan pihak berkuasa, pergi ambil dekat rumah, kena setahun setengah. Jadi sepanjang tempoh setahun setengah tu anak anak dia siap berhenti sekolah apa semualah. Tu antara ni sebab seorang ibu ni dia biasa bergantung kepada suami dia. Seorang isteri ni di kampung-kampung ataupun ini dia bergantung 100% dari sudut pendapatan kepada suami dia. Jadi bila suami dia tak ada, jadi satu masalah untuk dia set up balik kehidupan dia sendiri. Dan daripada memenjarakan, bagi saya yang paling penting adalah asasnya satu lagi adalah support, memberi sokongan. Bila kita bercakap kepada memberi sokongan, bukan sahaja NGO yang beri sokongan, bukan sahaja orang ataupun agensi yang terlibat dengan dadah yang memberi sokongan. Yang paling penting adalah
di dalam rumah tu sendiri dan di luar rumah tu sendiri. Maksudnya masyarakat perlu bagi sokongan, ibu bapa perlu bagi sokongan itu sendiri lah. Tanpa sokongan macam yang saya cakap tadi, dia akan makin menjauhkan daripada kita sendirilah. Itu yang saya setuju lah di pihak saya. Okey, terima kasih. Baiklah, banyak betul kita boleh bincangkan tapi kita dah sampai ke hujungnya. Terima kasih Cik Syarul dan Cik Muiz. Ada apa-apa nasihat terakhir tak sebagai penutup pada anak muda yang menganggap hisap dadah ni sebagai satu novelty, trending, cool ataupun in? Kita mula dengan Cik Syarul dulu. Cool. Yalah, orang ingat hisap dadah ni cool sebenarnya. Nasihat saya satu je lah, macam saya cakap tadi, jangan cuba. Cuba sekali je. Once you are hooked, you are finished. Kan? Dia dadah ni, nak cerita bab dadah. Dadah ni, orang buang mak, buang ayah, buang isteri, buang semua kerana dadah. Kalau time ketagihan tu, kalau dia cakap dia tak ketagih ke apa, I zaman sekarang tak ketagih lah, tak macam dia tengok withdrawal orang, opiate lah, pembohong je sebenarnya. Craving dia tu, sebab tu orang yang berhenti dadah setiap hari menjalani recovery tu setiap hari sampai dia mati. Bukan senang tau nak lawan nafsu ni kan. Ada masalah sikit, ada apa sikit, dah tengok dadah. Berhenti 20 tahun, 30 tahun. Saya jalani rawatan pemulihan daripada tahun 2000 sampai sekarang, alhamdulillah 21 tahun. Dalam perjalanan 21 tahun tu, pernah 2 kali saya jatuh teruk. 2 kali. Bukan senang-senang. Nak boleh capai ke tahap ni balik, nak bangkit balik, nak bagi orang percaya. Tapi saya buat kerana diri sendiri. Kalau rasa nak lalu apa yang Abang Syarul lalu, silakan lah. Tak jadi masalah pun. 4 kali pusat, 2 kali penjara, sekali kena rotan, sekali lari tahanan. Kalau masuk penjara pun pakai belang, silakanlah. Tapi janganlah cuba sayang anak muda ni sebenarnya. Kan? Biarlah tak cool pun. Biarlah kata, tak cool langsung. Isap rokok tak apa. Isap rokok, jom kita isap rokok. Tak ada hal. Kan? Okey. Itu je lah. Terima kasih semua. Terima kasih. Untuk nasihat bagi saya, kalau orang sakit kencing manis ni, kita jangan ambil gula lebih. Betul tak? Kalau kolesterol tak boleh makan daging lah yang berlemak. Tapi untuk masalah dadah bagi saya, 2 je benda yang kita kena pantang. Kalau kencing manis, gula. Untuk masalah dadah ni, 2 benda. Nombor 1 jangan dekat, nombor 2 jangan cuba. Yang macam Syarul cakap tadi. 2 benda tu je yang kena pantang. Sebab dia memberi dadah ni, dia memberi 1 kebaikan, 10 keburukan. Kebaikan yang sementara, terutamanya kepada pelajar-pelajar sekarang ni famous. Selalu saya dengar nak belajar kena ambil AIS, nak belajar kena ambil AIS. So dia dah merangsang sistem otak dia tu, dia dah tekan sistem otak dia tu untuk jadi rajin, untuk jadi fokus dengan menggunakan dadah. Sebenarnya kalau nak jadi rajin, nak tekan sistem otak kita untuk belajar ni, tak perlu ambil dadah pun. Dia baik untuk sekejap je 10 keburukan. Jadi untuk belajar, bila tak ada benda tu nak kena cari dulu. Bila tak ada benda tu nak kena cari dulu. Nak cari kena ada duit. Kalau yang banyak duit tu bukan tak apa, masalahnya bila banyak duit ada kadang-kadang barang tu putus, sakit juga. Jadi semua benda bagi saya benda yang tak selamat. Kalau kata dah terjebak tu, cuba buka, cari orang yang macam NGO ataupun try kongsi dengan orang yang dipercayai ataupun ibu bapa tu sendirilah bagi saya. Kalau dah terjebak tu, cepat-cepat datang untuk dirawat. Kalau yang belum, pantang dia 2 tadilah, jangan dekat, jangan gerak. Itu je nasihat saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Syarul dan Cik Muiz.
So jadi kita dah di penghujung ni. Sebelum kita mengakhiri webinar ni, saya ingin memaklumkan kepada semua panelis kita dan penonton kita yang kami, saya, Khairul, Nadir, saudara Nadir, saudara Nadira dengan juga saudara Hikmah adalah merupakan sebahagian daripada badan dipanggil Student Led Action to Evidence Based Drug Policy atau SLAD yang bernaung di bawah Ceria. Kami juga mewakili seorang anak muda dalam membawa pendekatan public health atau kesihatan awam dalam meninjau isu-isu berkaitan dadah di kalangan anak muda Malaysia. SLAD juga akan menjadi penghubung di antara pihak akademik, penyelidik, pihak kerajaan dan pihak bukan kerajaan. Justru itu, webinar ini adalah salah satu wadah kami dalam merealisasikan peranan penghubung tersebut. Kami juga insyaAllah akan terlibat dengan kerja-kerja advokasi, pelibatan dalam penyelidikan dan kami akan turun padang untuk bertemu dengan komuniti-komuniti yang terlibat. Sehubungan itu, kami juga kalau melihat di skrin anda sekarang ni, ada kesediaan perkhidmatan kepada siapa berminat untuk menghubungi kami dan menyertai pasukan kami. Anda boleh menghubungi kami dengan menghantar email kepada slad.ceria@gmail.com seperti yang tertera di skrin. Boleh ikuti kami di Instagram slad.ceria juga bagi mengetahui perkembangan lanjut semangat aktiviti kami di masa hadapan. Selingan juga, kami percaya kami boleh bekerjasama dengan Samuni Karisma untuk memperkasakan aktiviti yang fokus pada pengenalan dadah di Malaysia, terutama kalangan muda di masa hadapan. Selain itu, siapa yang berminat untuk memberikan Hikmah lepas tu? Ya. Kerana itu siapa yang berminat, kami juga di sini adalah minat untuk menghubungi pihak Karisma dan pihak Insamoni. Kami juga ingin beritahu bahawa siapa yang minat untuk memberikan sumbangan kepada penghuni rawatan dan pemulihan karisma di alamat P62 Kapul Amin nanti boleh kami akan sediakan email untuk memberikan bantuan kepada yang melalui Persatuan Kebajikan Karisma. Semua soalan nanti boleh diajukan oleh Encik Syahrul nanti. Dan siapa minat untuk mengetahui pengenalan Persatuan Insamuni boleh mengikuti menekan butang suka di laman buku mereka seperti yang tertera di skrin anda. Saya akhiri juga webinar ini dengan poin hari ini yang sangat menarik, iaitu tidak melihat anak muda yang menggunakan dadah sebagai penjenayah. Sebaliknya kita perlu dekatkan diri kepada mereka. Saya akhiri dengan sekali terima kasih kepada para penganjur, para panelis kita, wakil pelajar dan juga para penonton yang sudi menghadiri webinar kami pada hari ini. Untuk pengetahuan untuk ulangan semula, ini merupakan episod pertama daripada siri webinar kami dan kami akan teruskan lagi webinar utama ini setiap bulan. Stay tune and don't forget to subscribe. Terima kasih. Terima kasih everyone. Okay. Thank you everyone.